Pusat Pengajian Perubatan dan Kaji Hayat Universiti Sunway yang mendapati kandungan nikotin dalam produk vape di negara ini melebihi had ditetapkan. Ditebuk paru-paru dalam keadaan sedar, perkara yang tidak dapat dilupakan. Pengalaman itu dikongsikan salah seorang pesakit yang terkesan akibat ketagihan rokok elektronik sehingga pihak perubatan terpaksa melakukan prosedur bagi mengeluarkan asap yang terperangkap dalam paru-parunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami telah memilih tajuk dan mengkaji tentang gejala vape dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar, Tangkak, Johor ataupun dikenali sebagai STMI. Ini merupakan nama ahli kumpulan yang terdiri daripada 8 orang pelajar. Ini merupakan gambar ahli kumpulan. Yang pertama saya, Izzatun. Yang kedua Ayah. Yang ketiga Izlain, Arvin, Sabrina, Ain, Zulaika dan Hafizul. Yang pertama, penyataan masalah. Kumpulan kami telah menjalankan kajian tentang gejala vape dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar. Untuk pengenalan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendefinisikan peranti elektronik yang mengandungi nikotin dirujuk sebagai rokok elektronik, manakala yang tidak mengandungi nikotin pula dirujuk sebagai vape. Antara bahan utama yang terdapat dalam vape ialah propylene glycol, vegetable glycerin dan bahan perisa. Walaupun vape dianggap tidak mengandungi nikotin, namun bahan refill yang dijual masih mempunyai nikotin. Nikotin ni sangat berbahaya kerana dia menyebabkan ketagihan. Propylene glycol ni boleh menyebabkan iritasi mata dan menyebabkan asma. Manakala vegetable glycerin ini akan menyebabkan saluran pernafasan dan bahan perisa akan membunuh sel-sel otak, sel-sel kulit dan paru-paru. Seterusnya, statistik tentang penggunaan rokok elektronik dalam kalangan pelajar. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan mencatatkan peningkatan penggunaan rokok elektronik atau vape dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun bermula 2017 hingga 2022. Pada 2017, penggunaan untuk remaja lelaki sebanyak 9.8% meningkat kepada 14.9%, manakala untuk pelajar remaja perempuan pula daripada 2.8% pada tahun 2017 meningkat kepada 6.2%. Okey, kepada faktor masalah vape pula, seperti yang kita tahu, masalah ini berlaku daripada kurangnya perhatian diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Hal ini menyebabkan pelajar mendapat kebebasan yang tak terhingga dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka sewaktu umur mereka. Tambahan pula, tiada ibu bapa yang akan melarang mereka melakukan perkara ini kerana sibuk bekerja dan faktor-faktor lain. Seterusnya ialah faktor kelihatan menarik. Seperti kita dapat dilihat dalam slide ini, pelajar akan rasa mereka kelihatan lebih menarik dan lebih matang apabila mereka menghisap vape ini. Hal ini adalah hasil pengaruh daripada rakan sebaya. Mereka akan cuba banyak perkara baru dengan rakan-rakan, termasuk menghisap vape. Selain daripada itu, pengaruh rakan sebaya juga menjadi faktor mereka menghisap vape. Mereka mudah sangat terikut dengan ajakan rakan sebaya mereka dan mereka akan rasa mereka tidak seiring bergerak dengan rakan sebaya sekiranya mereka tidak melakukan perkara tersebut. Dan seterusnya adalah mengikut trend. Pada zaman sekarang, semua remaja mengikut trend-trend di aplikasi TikTok, Instagram yang sangat mengarut. Sebagai contoh, TikTok trend menghisap vape dan buat bentuk-bentuk begitu. Dan ramai mengikut trend-trend disebabkan mendapat views. Selain itu, vape mudah didapati. Dan itulah menjadi faktor wujudnya masalah vape. Vape mudah didapati di platform online dan juga berdekatan di sekolah-sekolah. Ini menyebabkan murid yang habis sekolah pergi ke kedai dan membeli vape. Itulah faktor-faktor wujudnya masalah vape di sekolah Tengku Mahmud Iskandar. Jadi saya akan teruskan perbincangan kita dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan vape ini. Terdapat dua teori yang terlibat iaitu teori hierarki keperluan Maslow dan juga teori sistem ekologikal Bronfenbrenner. Jadi untuk yang pertama, teori hierarki keperluan Maslow ini telah dikemukakan oleh Abraham Maslow pada 1943. Pada pandangan saya, pelajar yang terlibat dengan masalah vape ini tidak memenuhi keperluan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Hal ini dikatakan kerana ibu bapa mereka tidak dapat meluangkan masa dengan anak-anak di rumah kerana kesibukan bekerja. Jadi seterusnya mereka akan mengabaikan anak-anak mereka dan tidak memantau sikap dan perilaku mereka. Jadi untuk teori yang kedua ialah teori sistem ekologikal Bronfenbrenner yang telah dikembangkan oleh Yuri Bronfenbrenner pada 1917. Jadi terdapat dua sistem yang terlibat dengan gejala vape ini, iaitu microsystem dan juga chronosystem. Untuk yang pertama, microsystem ialah keadaan ataupun suasana yang berlaku secara langsung terhadap kanak-kanak.
Pada pandangan saya, pelajar yang terlibat dengan gejala vape ini disebabkan oleh ajakan rakan-rakan yang mungkin dapat memberikan keseronokan kepada mereka. Jadi untuk yang kedua ialah kronosistem. Kronosistem ini pula ialah perubahan yang berlaku terhadap tingkah laku kanak-kanak dalam satu tempoh masa. Jadi pada era globalisasi pada sekarang ini, terdapat banyak maklumat dan juga gaya hidup seseorang yang dikongsi di laman media sosial. Jadi hal itu dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku remaja dan akan mengubah gaya hidup mereka menjadi sama ada negatif ataupun positif. Seterusnya ialah kesan-kesan gejala vape di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar. Antara kesan yang pertama ialah berlakunya kes pencurian. Kes ini berlaku apabila pelajar tersebut mempunyai keinginan yang tinggi untuk mempunyai vape sendiri sehingga mereka sanggup untuk mencuri hak rakan mereka. Perkara ini memberikan impak yang negatif kepada pelajar tersebut kerana mereka mula dibenci oleh warga sekolah. Kesan yang kedua adalah kadar konten sekolah meningkat. Pelajar-pelajar yang terlibat dengan vape ni cenderung untuk tidak hadir sekolah kerana mereka menggunakan masa dan ruang yang ada tu untuk mencari duit untuk membeli vape pada waktu persekolahan. Jadi kebergantungan pelajar dengan vape ni sangatlah memberi impak yang negatif tau kepada kadar konten sekolah ni. Jadi kadar konten sekolah di SMK TMI ini sangatlah meningkat. Kesan yang ketiga adalah vape ini menyebabkan berlakunya kes pergaduhan sesama pelajar. Hal ini berpunca daripada kehadiran perisai vape yang memiliki kemampuan untuk menghayalkan sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan antara pelajar. Baiklah, seterusnya adalah langkah membendung masalah vape dalam kalangan pelajar. Sepanjang sesi temuan kami bersama dengan Cikgu Rizwan, beliau ada menyatakan beberapa langkah yang boleh digunakan untuk membendung masalah vape dalam kalangan pelajar. Antaranya adalah dengan menggunakan konsep 3P. Apa itu konsep 3P? 3P adalah P yang pertama, pencegahan, yang kedua, perkembangan, dan yang ketiga adalah pemulihan. Bagi langkah yang pertama iaitu langkah pencegahan, ia disasarkan kepada pelajar yang belum terlibat dengan gejala vape. Dengan itu, guru-guru akan mengadakan ceramah, program pendedahan dan aktiviti kecergasan sebagai pendekatan bagi mencegah amalan vape ini. Seterusnya adalah langkah perkembangan. Ia pula disasarkan kepada pelajar yang berpotensi untuk terlibat dengan gejala vape. Ia bermaksud adalah bagi pelajar yang mempunyai rakan yang terlibat dengan gejala vape. Oleh itu, pihak sekolah dengan mengambil inisiatif memberi sesi psikologi pendidikan atau ia dipanggil sebagai bimbingan berkelompok kepada pelajar yang mungkin terpengaruh dengan gejala vape ini. Dan akhir sekali adalah langkah pemulihan. Ia dikatakan sebagai langkah yang sangat serius kerana ia melibatkan pelajar yang terlibat secara langsung dengan gejala vape. Oleh itu, pihak sekolah telah mengambil inisiatif untuk menggunakan kaedah traffic light. Apa maksud kaedah traffic light pula? Seterusnya ialah intervensi yang diambil oleh pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud Iskandar iaitu intervensi traffic light atau lampu isyarat. Seperti yang kita tahu, lampu isyarat ada 3 warna iaitu merah, kuning dan juga hijau. Untuk lampu merah atau zon merah bermaksud pelajar yang tertangkap dengan masalah gejala vape akan berada di bawah pemerhatian yang ketat daripada guru kaunseling. Pelajar tersebut akan menjalani sesi kaunseling yang kerap. Seterusnya ialah lampu kuning iaitu pelajar berada di bawah pemantauan di mana mereka akan menjalani sesi kaunseling sebanyak 1 atau 2 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir ialah lampu hijau. Pelajar yang berada dalam lampu hijau ialah pelajar yang telah menunjukkan perkembangan positif dan telah mendapat pandangan dan juga pendapat guru dan kawan yang terdekat. Setelah pelajar berjaya sampai ke lampu hijau, pelajar akan diberikan sijil penghargaan sebagai tanda menghargai usaha pelajar membantu membendung gejala vape dalam kalangan pelajar. Sebagai penutup, harapan Cikgu Rizwan adalah untuk membanteras gejala vape di semua sekolah. Hal ini demikian kerana terdapat banyak kesan buruk akan dihadapi oleh pelajar tersebut. Bukan dari segi fizikal sahaja, malah mental juga. Harapan kami adalah untuk semua pihak berganding bahu demi membendung gejala ini sebelum terlambat. Kenapa? Disebabkan kita tidak mahu generasi yang akan datang terlibat dalam kes vape. Jadi, kita mestilah bermula dengan segera seperti pepatah Melayu mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih. Jelas katakan di sini, kes ini semakin hari semakin meningkat dan semakin berleluasa dalam kalangan murid-murid sekolah, remaja sekolah. Okey. Sebab kes ini adalah kes komersial. Vape ni dia tak sama macam kes rokok tak boleh belajar.
rokok ni pelajar ni agak sukar sikit untuk kita tangkap di sekolah sebab dia orang masih lagi berhati-hati tau. Kalau vape ni dia macam mana? Dia datang pelbagai bentuk tau. Ada kadang bentuk pen. Cikgu pun tak perasan itu vape tu sebenarnya. Dia boleh pegang ke mana-mana sahaja dan kita rasa macam mana-mana cikgu yang kurang pendedahan ataupun kurang maklumat, dia akan percaya dengan murid. Dia kata itu pen, itu highlighter. Jadi mana-mana guru yang memang dah tahu bentuk-bentuk vape tu, memang kita boleh dapat trace mereka.